Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk video yang seterusnya. Merupakan topik yang ketiga, penlibatan peranan dan sumbangan Malaysia untuk kerjasama yang lain. Yang ini merupakan bahagian yang pertama. Kerjasama lain yang pertama merupakan pergerakan negara-negara berkecuali atau NAM. Kenapa Malaysia menyertai NAM? Yang pertama, untuk menghormati hak asasi manusia dan menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain. Yang ini merupakan piagam yang hampir sama dengan piagam PBB. Yang ketiga, mengakui persamaan semua ras negara di dunia. Ras merupakan kaum. Menghayati polisi tidak campur tangan dalam hal ehwal negara lain. Malaysia terkenal dengan negara yang melaksanakan dasar tidak campur tangan dengan negara lain. Memupuk kerjasama erat dengan negara anggota serta mengelakkan negara dari terlibat dalam peperangan ideologi. Ideologi merupakan fahaman bagi sesebuah negara. Kerjasama lain yang kedua merupakan kerjasama selatan-selatan. Kerjasama selatan-selatan merupakan kerjasama dalam kalangan negara yang berada di hemisfera selatan, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan alam sekitar. Negara yang membangun akan berkongsi pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan sumber kepada negara-negara yang tertentu. Bagaimana tertubuhnya kerjasama selatan-selatan? Kerjasama ini tertubuh berikutan kelemahan dialog utara-selatan. Apakah pula dialog utara-selatan? Dialog Utara-Selatan merupakan forum perbincangan antara negara maju. Kebanyakan negara maju merupakan negara-negara yang berada di hemisfera utara bumi dengan negara membangun yang merupakan negara-negara yang terletak di kawasan selatan hemisfera dalam mana-mana persidangan anjuran PBB. Apakah hasil dialog Utara-Selatan ini? Yang pertama, wujudnya sistem keistimewaan negara membangun berdagang dengan negara maju tanpa sekatan tarif atau duty. Menerusi dialog Utara-Selatan, tertubuhnya UNCTAD, yang ini merupakan salah satu daripada panji PBB yang merupakan Persidangan Perdagangan dan Pembangunan PBB. Yang kedua, tertubuhnya order baru ekonomi dunia serta stok penimbal bagi komoditi utama negara membangun. Apakah pula order baru ekonomi dunia atau NEO? NEO merupakan satu inisiatif negara selatan untuk membetulkan ketidaksamaan dalam susunan ekonomi antarabangsa serta menghapus jurang antara negara maju dengan negara selatan. Antara perkara yang dituntut menerusi NEO ialah rundingan semula beban hutang luar, penentuan semula syarat perdagangan, perluasan pasaran negara utara bagi ekspor negara selatan, pemindahan teknologi utara ke negara selatan. Penlibatan negara selatan yang lebih dalam proses membuat keputusan IMF. IMF merupakan tabung kewangan antarabangsa. Yang ini merupakan salah satu daripada panji PBB. Serta bantuan pembangunan kepada negara selatan. Kita lihat pula apakah tujuan Malaysia menyertai kerjasama selatan-selatan. Yang pertama, untuk menghadapi masalah ekonomi yang melibatkan beban hutang negara, kadar faedah yang tinggi, imbangan pembayaran yang defisit serta kadar pertukaran mata wang yang tidak menentu. Tujuan yang kedua adalah untuk integrasi ekonomi, mempromosi dan mengukuhkan integrasi ekonomi dalam kalangan negara anggota, menyelaras dasar mengenai isu pembangunan yang berkaitan dengan negara selatan. Dan yang terakhir, untuk berkongsi teknologi dengan negara selatan. Kumpulan 15 atau K15 ditubuhkan untuk kumpulan mesyuarat di peringkat negara selatan. K15 juga bertindak sebagai pemikir untuk kerjasama selatan-selatan yang bertujuan untuk memudahkan usaha membangun dan meningkatkan ekonomi. Meningkatkan perpaduan dan kredibiliti kepada negara membangun dalam usaha meneruskan dialog Utara-Selatan serta penubuhan projek seperti Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan atau SITT-DEC.
Kerjasama lain yang ketiga merupakan Commonwealth. Seperti biasa, kenapa Malaysia menyertai Commonwealth? Alasan yang pertama untuk mengeratkan hubungan dan perpaduan negara anggota, menjaga dan memajukan negara dengan kerjasama negara anggota. Kerjasama Commonwealth merupakan negara-negara yang pernah dijajah oleh British, maka antara sebab Malaysia menyertai Commonwealth adalah untuk mendapat kemudahan dan layanan yang baik daripada kerajaan Britain, terutamanya untuk pasaran barangan. Alasan yang keempat untuk meningkatkan kepakaran dalam pelbagai bidang melalui kemudahan pendidikan di bawah rancangan pelajaran Commonwealth. Selain itu, kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. APEC merupakan forum ekonomi sekumpulan negara yang bersempadan dengan Lautan Pasifik. Tujuannya adalah untuk memajukan perdagangan bebas serta mengukuhkan kerjasama negara anggota. Antara objektif APEC ialah untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi, khususnya di rantau Asia Pasifik dan juga dunia, meningkatkan matlamat positif, membangun dan menguatkan sistem perdagangan terbuka serta mengurangkan sekatan. Teras kerjasama ini meliputi liberalisasi perdagangan dan pelaburan. Liberalisasi perdagangan merujuk kepada perdagangan yang dijalankan secara bebas, iaitu tiada sekatan dikenakan. Teras kerjasama yang kedua merupakan kemudahan perdagangan dan pelaburan serta kerjasama ekonomi dan teknikal. Kita teruskan lagi dengan deklarasi Kazan. Kazan merupakan salah satu tempat yang terletak di Rusia. Menteri-Menteri Pertanian APEC telah mengeluarkan deklarasi Kazan mengenai jaminan makanan APEC. Tumpuan diberikan ke atas meningkatkan pengeluaran dan produktiviti pertanian, memudahkan perdagangan dan pembangunan pasaran makanan, meningkatkan keselamatan dan kualiti makanan serta meningkatkan akses untuk mendapatkan makanan. Pendek kata, deklarasi Kazan ini lebih kepada jaminan makanan di dunia. Sidang Kemuncak Asia Timur atau EAS. Terdapat beberapa syarat untuk menganggotai EAS. Yang pertama ialah negara tersebut mestilah menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama, menjadi rakan dialog bagi ASEAN serta menjalin hubungan kukuh dengan negara anggota. Yang ini merupakan syarat untuk menyertai EAS. Tujuan EAS ditubuhkan. Yang pertama, fokus terhadap usaha menggalakkan kerjasama, terutamanya dalam bidang politik dan keselamatan, berusaha menghapuskan kemiskinan dan merapatkan jurang pembangunan, khususnya di Asia Timur. Menggalakkan persefahaman budaya dan hubungan rakyat dengan rakyat dan menggalakkan pembinaan komuniti serantau. Antara cabaran yang dihadapi oleh EAS yang pertama ialah perbezaan yang amat besar dalam kebudayaan ekonomi dan politik, persaingan antara negara China dan negara Jepun, perbalahan kawasan laut di Asia Tenggara dan pemerintahan tentera di Myanmar. Kerjasama lain yang ketujuh merupakan Mesyuarat Asia Eropah atau ASEM. ASEM merupakan sidang kemuncak bagi persidangan ketua-ketua negara dan ketua-ketua kerajaan 10 negara Asia dan 16 anggota Kesatuan Eropah atau EU. Ianya merupakan dialog informal antara rantau ke rantau di mana melibatkan rantau Asia dengan rantau Eropah. Matlamat ASEM adalah untuk 1. Para pemimpin saling bertukar pendapat yang berkaitan dengan isu global dan semasa, mengeratkan hubungan antar benua iaitu benua Eropah dengan benua Asia, mempromosikan pelaburan dan perdagangan, meningkatkan pembangunan sumber manusia, memperjelaskan persepsi negatif mengenai kebudayaan dan menyumbang kepada isu global dan keamanan.
Kumpulan 20 atau G20. Nama penuh bagi G20 ialah kumpulan 20 Menteri Kewangan dan Kabinet Bank Pusat yang merupakan gabungan 19 negara ekonomi terbesar dunia dan Kesatuan Eropah. Antara rundingan yang berkaitan ialah isu sistem kewangan antarabangsa, dasar kestabilan kewangan antarabangsa dan isu bukan tanggungjawab pertubuhan lain. Pendek kata, untuk G20 ini berkaitan dengan kewangan antarabangsa. Matlamat utama G20 melaksanakan dasar menggalakkan pertumbuhan tinggi dan mantap ekonomi dunia, penguatkuasaan hak harta intelektual, mewujudkan suasana perniagaan yang menarik pelabur asing, serta meliberalkan perdagangan antarabangsa. Liberal maksudnya perdagangan bebas, tiada sekatan. Setakat ini sahaja untuk video kali ini yang merupakan kerjasama lain bahagian yang pertama. Kita jumpa lagi untuk bahagian yang kedua. Terima kasih.